Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Cik Firdaus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih pada semua para penonton, cik-cik, adik, abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita masih lagi berbicara tentang sikap. Lahir daripada sikap inilah membuahkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Dan perkataan-perkataan yang tidak elok ini boleh menjejaskan, boleh meretakkan, akhirnya mencetuskan perpecahan, kemarahan, kebencian dalam sebuah masyarakat. Di atas asas inilah kita bincang hadis-hadis Nabi SAW. Ayatih kita, abaman kita, seluruh staf-staf AIMI, UPTI, JPKK, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat sekalian. Saya mohon agar kita share. Saya tengok kadang-kadang kita sendiri melihat sikap sebahagian dan ataupun segelintir masyarakat kita, khususnya pengguna-pengguna media sosial, seolah-olah meletakkan sikap perangai, tulislah apa sahaja pun, katalah apa sahaja pun, komenlah apa sahaja pun. Salah satu perkara yang kita kena fikir sebelum kita komen orang yang hidup pun kita diatur, ada baik, ada buruk. Demikian juga kita komen, kita menulis sesuatu tentang orang yang telah meninggal dunia sekalipun, ada baik, ada buruk. Hadis malam ini berbincang tentang larangan bab tahrim sabbil amwat bighairi haqqin aw maslahatin syar'iyyah. Bab pengharaman mengutuk, mencela, mencemoh, mengaibkan, mengutuk, melaknat ataupun apa sahaja yang seerti dengannya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, sama ada kafir, sama ada musyrik, Kristian, Yahudi ataupun Islam, bighairi haqqin, dengan apa-apa kebenaran. Kebenaran maksudnya apa-apa dalil kebenaran yang diasaskan oleh agama, Al-Quran dan hadis Nabi, atau maslahatin syar'iyyah, ataupun maslahat syarak. 3 perkara di sini. Yang pertama, haram kita mencemoh, mengutuk, mengejek, mencela orang yang telah mati. Ini yang pertama. Ini hukum asal, hukum asas. Yang kedua, dibenarkan kita mencemoh orang yang telah meninggal dunia jika ada kebenaran asas daripada dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Yang ketiga, kita dibenarkan mencemoh, mencerca orang yang telah meninggal dunia jika ada maslahat syarak. Ini 3 perkara. Dalam kita berbincang 3 perkara ini, kita bincang asas dulu. Asas umumnya tidak boleh kita mencemoh, mengaibkan, mengutuk, mengejek, mencemari maruah orang yang telah meninggal dunia.
dalil ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyebut-nyebut keaiban. Asal dia menyebut keaiban. Sebut je. Kita kata kita tak semua, Ustaz. Saya sebut je benda aib dia. Si fulan ini, masa dia hidup dulu suka sangat mencuri, Ustaz. Ganggu anak dara orang, isak dadah, tak pernah tutup aurat. Kapung ni dia lah samsing sekali. Dia ni, ya Allah, kalau jadi pemimpin kau bahar rasuah, jahat, cakap ke Allah. Kawan tu ada mana? Ada kubur dah, mati dah. Kita sebut keaiban dia. Kita tak kata laknat si fulan tu. Kita tak kata mu ni jahat. Dah, kita sebut je. Sebut sahaja itu pun termasuk dalam mencerca. La tasubbul amwat. Jangan kamu mencemoh, menghendik, menyebut-nyebut keaiban orang yang telah mati. Fa innahum qad afdau, kerana mereka telah sampai ila ma qaddamu, kepada apa yang mereka telah lakukan. Mereka telah melihat, mereka telah merasai keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan. Jika apa yang mereka lakukan itu jahat ketika hidup ini, mereka telah berada di kubur, kemungkinan mereka sedang diazab oleh Allah. Mereka sedang merasai azab daripada Allah. Kita tak perlu ulah. Kita tak perlu cakap dah. Mereka sedang dihukum oleh Allah. Mereka sedang diazab oleh Allah. Kalau mereka melakukan kebaikan, mereka telah bertemu dengan Allah, sama ada Allah Ta'ala membalas kebaikan. Ataupun mereka melakukan kejahatan, mereka sedang disoal oleh para malaikat. Mereka sedang berada di kubur. Mereka sama ada dihitung oleh Allah, sama ada mereka dimaafkan oleh Allah, sama ada mereka diazab oleh Allah. Qad afdau, mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan. Ini mereka telah melihat, merasai apa yang mereka bekalkan dalam kehidupan perjalanan ini. Ini sesuai dengan tajuk kita. Zatus sa'irin. Bekalan bagi orang yang berjalan di atas muka bumi ini. Kita yang hidup ni, kita sebut apa aib orang mati dah. Kita cerita si fulan mati dulu, Allah jahat tangap dia, Ustaz. Hak ni orang muda ni masa dia berlanggar, sebelum dia berlanggar dulu, Ustaz, hak ni malam-malam jahat macam dia, biasa bangar bawa motor. Dah awak cerita benda hak dia mati dah. Cerita balik benda hak dia mati. Apa manfaat? Apa kebaikan? Apa kebaikan? Apa kebaikan? Sedangkan kita hidup, kita akan sedang dihitung dan kita akan berhadapan dengan keputusan Allah terhadap sikap kita. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya tentang satu kubur. Ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar lalu nak menuju ke Taif. Faqal, bila Nabi tanya tentang kubur itu kepada Abu Bakar, "Hadha qabr rajulin kana 'atiyan 'ala Allah wa rasul wa huwa Sa'id ibn al-As." Ini kubur seorang lelaki yang banyak melakukan penderhakaan, kejian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia Sa'id bin Al-As.
Bila Abu Bakar sebut cerita macam tu, betulan bersama dengan Nabi juga anak kepada Sa'id bin Al-As, iaitu Amr bin Sa'id. Anak dia dengar Abu Bakar kata ke ayah dia, cerita benda buruk berkait dengan ayah dia. Walaupun ayah dia tidak beriman kepada Allah, kafir, tapi sebut secara khusus. Terus anak dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadha qabr rajulin kana at'am lit-ta'am. Ini seorang lelaki yang suka beri makan ke orang. Wa adrab lillaha min Abi Quhafah. Dia seorang lelaki yang berani berhadapan dengan musuh lebih daripada Abi Quhafah. Abi Quhafah ni ayah pada Abu Bakar. Tengok. Bila kita cerca ayah orang, akhirnya orang terasa hati, orang akan jawab, dia akan cerca ayah kita pula. Akhirnya apa dia kesal dia. Bila Nabi dengar, Nabi pun kata, bila Abu Bakar dengar anak kepada si pemilik kubur ini, iaitu Amr bin As, jawab macam tu, Abu Bakar jawab terus. Abu Bakar kata, yukallimuni bimithla hadzal kalam. Wahai Rasulullah, dia cerita, dia cakap tentang hal aku macam ni, cakap dia, cara dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus berkata kepada Abu Bakar, ufuf ya Abu Bakar, cukuplah wahai Abu Bakar. Fasarafa, maka Amr bin As pun, Amr bin Sa'id pun berundur, beredar, tak mau berbalah. Kemudian Nabi pun berpaling pada Abu Bakar. Nabi pun kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, idza dzakartumul kuffar, bila mu nak cerita bab orang kafir, fa'ammamu, kamu cakap umumnya. Jangan kamu kata dia seorang. Orang kafir ni jahat belaka. Jangan kata, oh ni, akhirnya anak dia Islam, dia akan terasa juga. Walaupun ayah dia memang kafir sungguh, lawan agama sungguh. Tapi bila kita cakap, begitu juga orang kita ni, ayah dia dulu, masa pemuda tahan lasak teruk dengan orang nak pergi ceramah. Allah. Akhirnya anak dia ni kuat berjuang. Anak dia berasa juga Allah. Masa tu, kenapa? Masa orang balah teruk. Cerita apa lagi? Gitu juga ada orang nak timbul pecah sama. Ada masyarakat, pemimpin masyarakat ni timbul balik. Oh, dua imam, dua sembelih, kahwin. Kalau kita cek balik, kalau kita cerita balik, kadang-kadang ada sebab dia. Ada sebab dia. Ada punca dia. Ada masalah dia, kezaliman dia ketika itu, tekanan, pilih kasih, teruk, pemuda tahan lasak. Tapi kita tak mau bakit balik kerana cerita-cerita lama. Dan bahkan isu-isu itu berlaku pada orang yang ramai dah mati. Fa'innakum idha khasastum, kata Nabi. Maka sesungguhnya bila kamu cakap khusus macam tu, wahai Abu Bakar, ghadabal abna lil aba, akhirnya anak-anak akan terasa marah kerana ayah-ayah mereka. Rasa marah. Marah ayah dia dulu kafir. Bila nak marah ke ayah mati dah. Bila kita cerca ayah dia, akhirnya dia marah ke kita. Gerang sangat. Fakaffan nas adzal. Cukuplah orang ramai tentang sifat macam ni. Cukuplah cerita. Atau ada pemimpin zaman dulu memang teruk makan rasuk. Kita cerita apa lagi? Kerana anak-anak dia kemungkinan akan terasa. Cukuplah memiliki sifat suka mencemuh orang yang telah meninggal dunia. Melainkan kerana ada dua sebab. Bighairi haqqin. Melainkan dengan haqqin. Dengan ada kebenaran dalil Quran dan hadis. Al-Quran cerita dah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu tak apa. Kita cerita bab Abu Lahab, kita cerita bab Abu Jahal, kita cerita bab Firaun, kita cerita bab Haman, kita cerita nama-nama yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi, mencemuhnya, mengutuknya walaupun telah mati.
Depa orang yang ada sekarang tidak disebut Quran pun, tidak disebut dalam hadis Nabi pun nama-nama mereka. Biarlah, mereka dah mati. Kita berhadapan dengan orang yang hidup. Yang kedua, maslahah syara'iyah. Ada maslahah syarak. Maslahah syarak ni dah antaranya contoh timbul isu balik sebenarnya tanah kita ni berlaku perbalahan di antara anak beranak. Akhirnya naik ke mahkamah. Bila naik mahkamah, kita pun ceritalah. Kita kata tanah ni dulu hak toki kita. Lepas tu toki dia ni ketua kampung. Jadi dia guna kuasa dia ambil tanah kita ni. Sedangkan tanah kita ni diurus oleh ayah kita, toki kita. Kemudian toki dia ni tak berjaya nak ambil. Ayah kita urus pula tanah ni. Bila ayah kita urus tanah ni, betulan anak pada toki hak lawan saya ni pula jadi ketua kampung. Contoh, kita cerita di mahkamah macam tu. Tu maslahah syar'iyah. Cerita semula sejarah orang yang telah meninggal kerana ada maslahah syarak. Kalau tak ada maslahah syarak, tak perlu cerita-cerita tentang perkara orang yang telah mati. Hanya kita diajar, kalau orang yang beriman, dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Kita berdoa agar Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Adapun kalau orang kafir, kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau cerita-cerita tentang sikap umum, orang zaman dulu ada hak jahat-jahat kampung ni, tu cerita umum, bukan cerita seorang, nama seorang. Ini sifat yang diajar oleh Nabi yang mesti wujud dalam sebuah masyarakat. Barulah terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang bahagia, masyarakat yang berpadu dan bersatu, akhirnya mendapat berkat daripada Allah. Jika masyarakat kita, pengguna-pengguna media sosial yang begitu bebas, yang tidak boleh disekat oleh orang, kalau orang marah pun, orang cerca pun, orang kutuk sekalipun, dia buat sesuatu yang jahat sekalipun, ingat, Allah Ta'ala baru tunjuk pada kita bahawa dengan virus COVID-19 ini merupakan satu ujian daripada Allah. Bahkan kemungkinan jadi bala kepada orang yang melakukan mungkar. Hentikan mungkar ini. Hentikan maksiat ini. Hentikan perangai buruk macam ni. Barulah Allah Ta'ala angkat COVID-19 ini daripada masyarakat, insya-Allah. Jangan kita terasa kita dah ada vaksin ni, Ustaz. Jom vaksin belaka dah. Vaksin belaka dah. Vaksin ni ikhtiar, tuan-tuan. Vaksin ni ikhtiar. Sebagaimana anak-anak kita juga ikhtiar. Dia baca buku. Ada yang kuat baca buku, akhirnya boleh 6A, 7A. Hebat, cemerlang SPM-nya. Ada orang yang baca buku hebat, tapi kita dua keputusan 1A saja. Ada juga. Kerana itu adalah ikhtiar. Demikian juga jom vaksin ini. Ikut kajian dia, bagus. Ini adalah ikhtiar yang mesti diteruskan. Tetapi ingat, kuasa mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala teruskan wabak ini, wa'iyadzubillah, kita vaksin lah apa pun, kita ikhtiar lah apa pun, kita usaha lah apa pun, maka kita akan berada dalam keadaan susah beginilah. Tapi jika kita sentiasa berdoa kepada Allah, kita tingkatkan ikhtiar kita, usaha kita, kesedaran masyarakat, tinggalkan maksiat, tinggalkan mungkar, kita sentiasa berdoa kepada Allah dan kita menjadi masyarakat yang sentiasa bersatu melakukan sesuatu yang baik, bersatu dalam usaha dan ikhtiar, bersatu jom untuk vaksin. Insya-Allah Allah Ta'ala akan menolong kita, membantu kita dan mengangkat wabak ini, dan kita akan hidup bahagia di dunia. InsyaAllah selamat di akhirat. Terima kasih kepada bangah kita. Terima kasih kepada ayah long kita. Terima kasih kepada makcik-makcik dan makcik semua yang ada pada malam ini. Khususnya man dan orang yang istiqamah di dalam menjadi penonton kalam Murabbi ini. Khususnya staf-staf AIMIC yang tidak pernah letih untuk menyebarkan kebaikan agar Allah Ta'ala membalas kerja mudah ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, seluruh warga Darul Iman, saban hari kita sentiasa dihidangkan tentang bagaimana berlaku kejadian keruntuhan akhlak, isu jenayah, pepecahan institusi keluarga, kegiatan maksiat, penagihan dadah, dan berbagai lagi di ruang berita dan media massa. Semua perkara ini perlu diselesaikan. Kesannya, ia membawa mudarat kepada semua pihak. Keluarga, masyarakat, anak-anak, pasangan suami isteri, para pekerja, dan ramai lagi seluruh yang perlu diselamatkan. Maka saya selaku yang telah dipertanggungjawabkan oleh rakyat negeri Terengganu dan kerajaan Darul Iman ini perlu mengambil tindakan dan penyelesaian yang sewajarnya. Maka kami meneliti semua ini dan semua pihak telah terlibat di dalam bengkel-bengkel yang menghimpunkan seluruh pakar dan bidang masing-masing. Kerajaan Terengganu telah melancarkan modul pembangunan insan yang diberi nama Itqan Insani. Ia meliputi 10 golongan sasaran: penjawat awam, guru, ahli jawatan kuasa masjid dan surau, para peniaga, golongan B40 dan boroh, mahasiswa, para remaja, belia-belia wanis, tokoh kepimpinan agama, malah golongan LGBT. Semua kita akan santuni dan kita akan didik dalam menyelesaikan masalah ini. Bagi mencapai hasrat murni Itqan Insani yang juga bersumberkan undang-undang tubuh Itqanul Muluk bita'dil suluk, maka kerajaan negeri ini telah membina satu modul namanya Itqan Insani untuk membina generasi maju, berkat dan sejahtera yang menjadi tema kerajaan negeri akhirnya akan mencapai PITAS 2030. Moga modul ini capai sasaran penyertaan 10,000 peserta. Yang saya harap agar ia menjadi satu lonjatan untuk negeri Terengganu mencapai sasaran mengawal segala masalah yang melibatkan modal insan rakyat negeri Terengganu dan mencapai peningkatan rakyat negeri Terengganu yang mempunyai jati diri yang kuat dan teguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI.
juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.